Bila kita makin industrialize negara kita, termasuk juga dalam sektor peladangan, kelapa sawit, construction kita, sememangnya dari segi demand, labor demand, keperluan buruh kita telah meningkat. Kita 1990-an, 2000 lebih, pada ketika itu tahap pekerjaan kepada penduduk kita makin bagus. Kita lebih mampu menghasilkan pekerja berkemahiran, graduan. Bila kita nak bagi dia hantar pergi kerja ladang ni, dia susah lah, tak kena lah. Contohnya, kita boleh hantar budak kita ke IKBN, ke Giat Mara untuk jadi mekanik, untuk jadi juruteknik, dan itu adalah skill set, kemahiran yang diperlukan dalam industri yang makin berkembang. Jadi pada ketika itu saya rasa keperluan kita punya industri ni lebih kurang ada 2 juta keperluan untuk market luar, untuk mengisi ruang-ruang pekerjaan berkemahiran rendah. Tapi saya rasa benda ni dah berubah selepas tahun 2010 ke atas, 2008 ke atas, apabila isu pekerja asing ni makin dipolitikkan dan banyak elemen-elemen salah guna berlaku, yang mana pengambilan pekerja asing ni sendiri menjadi satu perniagaan yang juga terkait dengan politik. Dia pula boleh menjadi dana politik kepada setengah pihak. Dia berdasarkan headcount, kalau you bawa masuk 1.5 juta Bangladesh dan setiap satu tu bernilai ribuan ringgit, maka itu menjana lebih banyak. Mereka yang ada kepentingan tadi, kepentingan self-interest tadi ni, mereka tidak menyukat atau tak memikirkan tentang keperluan penjanaan pekerjaan di Malaysia. Yang mana kita makin hari kita produce lebih ramai graduan, tapi pekerjaan kita untuk skill set tu makin tak cukup. Jadi kalau engineer yang keluar daripada universiti, last sekali dia kerja juru teknik dan mekanik. So kita ada masalah underemployment yang makin berkembang. Kita tak menghasilkan lebih banyak pekerjaan yang berkemahiran tinggi, kita import lebih ramai pekerja asing. So ada mismatch kat situ. Bila berlaku kejutan-kejutan ekonomi, ada economic slowdown sekitar konflik skandal kita 2017, 2018 ataupun terbaru COVID, dan kita lihat pekerja-pekerja yang masuk ni dia tak keluar balik, mereka stay dalam negara, mereka lebih selesa walaupun tak ada pekerjaan pada ketika tu, mereka lebih selesa dan mereka mula melompat industri. Sebab tu kita tengok banyak sekarang ni, contohnya tukang potong rumput, semua pekerja asing. Yang jaga dekat pasar-pasar besar, semua pekerja asing. Guard security. Jadi mereka masuk dalam negara, bila ada krisis ekonomi, majikan dia pun lepaskan dia macam tu ya. Dia tak fikir nak hantar balik dan sebagainya, dia pun tak ada duit nak hantar balik. Mereka stay dalam negara. Dan benda ni tidak ditangani langsung oleh kerajaan. Mereka buat pemutihan, mereka hantar balik 200,000 waktu COVID. Lepas daripada COVID, tidak ada data yang menunjukkan betul-betul berapa ramai pekerja asing ni balik. Sekarang ni kita pula nak bawa lagi pekerja asing masuk. Dengan pekerjaan rakyat Malaysia pada kini adalah semakin rendah. Dia punya gaji dia dengan inflasi, dengan kos sara hidup dan sebagainya, dan kita ada lambakan pekerja asing kat luar yang menawarkan perkhidmatan mereka dengan gaji yang lebih rendah. Yang tertekan sebenarnya adalah golongan B40, dan kita gagal untuk menguruskan pekerja asing tanpa izin ni, ataupun pekerja asing yang mulanya dengan izin tapi lari industri, dan kita juga gagal untuk menyelesaikan masalah skandal kemasukan pekerja asing ni yang terpaut dengan berbagai isu. Pernah dimasukkan dalam mahkamah, pernah ada protes, even di Bangladesh dan sebagainya ada protes. Tapi kita tak tengok bahawa industri ini sebenarnya adalah industri yang memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu atas kerugian rakyat itu sendiri.